Assalamualaikum. Ada dengar tak suara saya? Ada dengar suara tak? Okey. Okey. Disclaimer, ini bukan by call. Just untuk review. Dan kita buat kajian untuk minggu ni Sepanjang minggu, sekejap. Tengok tarikh. Untuk start next week ni lah. 30 sampai 3. So, counter yang biasa macam saya review kat YouTube tu, yang keluar dalam GBS Screener Momentum, selalunya lepas hari Jumaat dia close, dia akan continue untuk next week lah. Maksudnya minggu yang akan datang ni, counter-counter yang berpotensi adalah, saya baca balik je nanti saya upload balik dekat YouTube. ABI, Icon, Kobe, IHH, KNM, Perdana, Awantec, Kuskapi, Armada, Yontai, Brahim, TFP, Sapura Energy, yang counter energy, minyak, Uzma semua tu boleh tengok. Okey, Supermax, RL, Dayang, ni geng-geng minyak ni. Ni bukan untuk momentum minggu ni saja, minggu nak datang ni saja, tapi dia boleh swing untuk 2-3 bulan. Okey. Habis ke Smack, MGRC, Sebadike, Anju, Top Glove, Semcam, K-Power, Aventa, DPIH, IJM, Aziata, KMSB, Tenaga, K+, RHB Bank, Public Bank. Okey. So, counter ni, bila kita nak tengok kaji dia untuk minggu ni, contoh, kita ambil apa katalah Yontai. Mana satu nak guna? Okey, sini. Yontai. First step macam biasa. Okey, kita buka yang ni dulu. Yang ni sebab saya ada buat review sebelum ni. Okey, kita close dulu. Alright. So, kita pergi kat weekly. 1 week. Kita buat trend line. Ambil dekat ni, sebelah ni. Ini. Pilih. Ambil channel. Okey. So, kita draw daripada yang bawah line dia ni. Kita tarik saja. Okey. Lepas tu kita buat macam ni. So, kita nampak overall dia uptrend. Dan kita backup dengan indikator. Contoh, GBS indicator. Kita zoom dia ni. Tengok dia sebenarnya sedang buat reversal. Okey, dia baru nak naik. Seeloknya, merah ni kena cross up yang kuning. Okey. Merah ni adalah EMA 5. Kuning ni adalah EMA 10. Bagi dia cross up dulu untuk confirmation dia reversal up. Yang lain biru ni adalah EMA 50. Counter yang naik atas candle bila dia melepasi ataupun harga melepasi EMA 50, selalunya dia ada momentum yang tinggi untuk push harga dia naik. Okey. Seterusnya, kalau dia melepasi EMA 50 ni, okey, ini akan jadi support kuat dia. Dan dia akan cari sini, EMA 100 yang lain hijau ni. Okey. Okay, so overall kita tengok counter ni berpotensi untuk buat kenaikan dalam weekly. So, kita pergi balik ke daily. 1 day, TF 1 day. So, kita tengok sini pun sama. Dia pun saja buat kenaikan baru. Okay. So, kita boleh draw juga. Okay, tutup dulu indikator. Draw juga untuk trend line daily. Okay. Kita close balik. Kalau daily ni sebenarnya dia downtrend sebenarnya ni. Dia baru saja nak reversal. Kalau kita tengok yang kecil tengok sini. Sebenarnya dia sebenarnya downtrend yang baru saja cuba break downtrend line ni. Okay. Dia macam ni. So, kalau kita nak confirmation,
dia kena break atas ni dulu untuk dia confirmation nak buat reversal up, nak buat trend baru. Contoh dia, kalau kita tengok yang ni saya pernah draw, okay, ni downtrend, dia buat sideway, dia kena break up kotak ni untuk dia buat satu trend baru, uptrend. Sebab tu dekat weekly kan, Allah, dekat weekly kita tengok dia baru saja nak reversal. Daily pun sebenarnya dia masih bermain dalam range, ranging, naik atas turun bawah. Ni kalau dia fail, dia akan drop semula dalam kotak ni lah sampai dia berjaya breakout. Bila dia berjaya breakout, kita lukis ni sekejap ya. Ni horizontal line, kita buat macam ni. Okay, maksudnya dia kena duduk di atas 230. Strongly breakout atas ni, barulah kita sesuai lah untuk entry, selamat sikit. Okay, maksudnya dia tunggu strong with volume macam ni, volume yang tinggi, breakout ni yang resistant ni akan jadi support kita untuk kita entry. Okay, kita pasang indikator, tengok dia. Okay, kalau ikutkan ni, line merah dah berjaya cross up line kuning dekat sini. Cuma sikit lagi dia kena buat susunan traffic light. Hijau, maksudnya merah ni kena cross up hijau pula. Dia dah nampak dah petanda dia nak buat uptrend. Dia dah push, sini pun dah ada yang pin ni kan, hammer ni, nak buat reversal. Tapi belum ada confirmation dia boleh break ke tak break. Okay, tutup sekejap. Kita tengok bahagian RSI dia. RSI 53. Okey, untuk RSI, counter yang melepasi RSI 50, kita boleh letak dalam watchlist. 50 ke 60. Selalunya bila dia dah melepasi 60, dia ada momentum kuat untuk naik. Okey, so counter ni, Yontai ni berpotensi nak break up. Sekarang ni tengok ini candle dia, ini adalah line 50. Okey, kalau betul-betul strongly dia break up atas ni, yang candle ni naik atas 50. Sekarang ni memang dia dari segi ni stosh ini stosh RSI. Sepatutnya biru atas merah. Okey, macam ni biru atas merah dia menjarak macam ni, dia menjarak. Itu bagus. Kalau dia merapat dia start nak drop. Okey, tapi kita tengok sini RSI cantik. ADX ni adalah momentum, yang ni adalah bid. Okey, ADX ni momentum contoh. Yang bagus adalah dia di atas 25. Dia ada kekuatan. Dia tak bagi sebarang value sama ada dia bearish ke bullish. Dia bagi tanda kuat. Kekuatan dia tu. Kalau di atas 25, maksudnya kalau dia adalah downtrend, dia kuat untuk drop. Kalau dia adalah uptrend, 25 ke atas ada kuat untuk dia push naik harga. So boleh diletakkan dalam watchlist Yontai sebab RSI dah ada 50 ke atas dah. Kita tunggu dia dalam 60. Dan tunggu ini sikit lagi bagi cross yang line hijau. Okey, bagi susunan traffic light. Baru cantik. Lagipun dari segi kotak kita buat manually pun dia belum break up lagi. Okey, so kita tengok TF 50 minit untuk rempit FIFO. Macam ni dia dah cross up. Dah buat susunan. Tapi still belum kuat lagi. Golden cross dah ada. Okay, di sini adalah golden cross. WL adalah watchlist. Masukkan dalam watchlist. Tapi sebabkan daily tu belum lagi, untuk kita rempit sebenarnya belum selamat. Sepatutnya kita tengok dulu daily. Kalau daily dah betul-betul ada cross up berlaku, barulah kita tengok TF 15 minit untuk kita selamat ke tak masuk tu. So yang ni counter Yontai masuk dalam watchlist dulu. Lagi Kobe mahal sangat kot. Counter murah sikit. Awantek. Okay, macam biasa tutup semua ni dulu. Alright, ambil weekly dulu.
Okay. Buat trend. Kita kena buat trend. Kita nak tengok dia sebenarnya pergerakan dia tu macam mana. Dekat atas ni. Channel. Parallel channel. Okay, ambil yang paling bawah ni dulu. Okay. Bagi at least kena 2 Okay. So yang ni dia dah terkeluar channel, dia reverse balik Dia keluar channel, dia masuk balik. Yang ni kalau macam kita yang dekat dalam, semalam saya belajar kelas tu, psikologi apa yang panggil dia nak push operator, nak paksa kita cut loss. Bila kita keluar trend line tu, kita akan gabra kan. So tunggu, kalau ikut yang belajar tu 5 bit. Kalau kita dah trend line dekat sini, contoh 635 trend line. So 5 bit bawah ni barulah kita consider cut loss. Sebab dia maybe saja nak bagi goyang. Okay, nak suruh kita cut loss. Sebenarnya dia rebound balik masuk. Okay, so overall sebenarnya dia tengah buat reversal dan dia uptrend. Tengok indikator. Indikator ya, dia tengah buat reversal tapi belum ada cross up lagi. Yang merah ni kena cross up, yang kuning dulu. Okay. Yang ni pun wanted sama juga, baru start nak cross up. Okay, kita tengok daily. Tengok daily. Tutup semua ni dulu. Sama juga. Semua kebanyakan maksudnya screener ni dia dapat detect counter yang baru start nak buat reversal. Okay. Sekejap Dia nak breakout, semua kebanyakan nak breakout down trend line. Yang ni pun sama juga. Dia baru saja naik daripada atas ni, nak reversal. Okay, kita pasang indikator. Kalau yang ni adalah MACD sebenarnya, dia dah cross up. Bila mana? Biru atas, merah. Okay, dia dah cross up. Ini BB squeeze. Cross up, selalunya bila dah cross up macam ni, ini adalah standard deviation 1 untuk BB. Ini standard deviation 2. Bila dia dah pecah yang standard deviation 1, dia adalah momentum kuat untuk dia buat kenaikan. Contoh kita boleh tengok yang sebelum ni, macam ni. Dia akan naik terus. Okay, nanti dia akan buat kenaikan yang baru. Dia akan mengembang. BB ni, bila dia squeeze, dia akan mengembang. Bila dia dekat atas ni, dia ada momentum untuk terus dia buat kenaikan ke atas standard deviation 1. Nanti dia akan naik. Okay, dia akan naik macam tu. Ni dah, so MACD positif. Cantik dah. Okay, RSI atas 50 dan hampir 60 memang cantik. So, awan tag memang daily cantik. Cantik dia. Okay. Tag dari segi kotak kalau kita buat draw kotak pun dia sebenarnya melepasi dah. Awan tag cantik. Compare to Yontai tadi. So, tengok TF 15 minit. 15 minit intraday. 15 minit ni untuk intraday. Tapi, nak intraday pun kena tengok dulu ya. Daily tu. Masih ada orang ke saya cakap seorang-seorang? Okay. So, okay. Ni. Yang ni. Susunan dia dah betul tau. Okay. Traffic light dia dah betul. Maksudnya dia dekat mana dia cross ni. Awal lagi dekat sini. Okay. Memang cantik dah Yontai. Alright. So, di atas EMA 50. Yang lain biru. Counter yang atas. Okay. Candle melepasi EMA 50. Memang dia ada momentum kuat untuk buat kenaikan. Okay. Yang ni dia nak test. Okay. Dia nak test line tag. Line tag adalah kenaikan 20 hari yang tertinggi. So, dia dah test satu kali. Fail. Okay. Kita tengok sebelum ni. Okay. Itu kenaikan yang paling tinggi lah untuk 20 hari dekat sini.
nanti dia akan buat lagi sekali, dia akan test. Kalau breakout memang akan meroket lah. So wanted ni memang kena betul-betul tengok dia. Dia anytime dia nak naik. Okay, yang ni tengok MACD dia. MACD dia tengah nak turun. Kalau dia turun dekat MACD TF 15 minit, dia buat retrace sekejap ke barangkali yang besar, dia halfway saja, dia retrace sampai middle BB ni, dekat sini. Okay, turun sikit. Maksudnya kita boleh cari peluang untuk entry masa dia buat pullback. Sekejap Okay, yang ni tunggu dia nak cross up. Kalau dia nak drop pun, okay, dia takkan drop jauh tau, dia hanya drop separuh saja. So kita boleh cari pullback. Boleh tengok dekat, boleh tarik Fibo. Sekejap. Yang terdekat spike dia buat. Okay Yang terdekat dia buat kenaikan yang baru ni dan yang tertinggi. So contoh sini. Ini dia buat spike dekat sini. Ini dia punya low. Tarik. Okay, dia dekat 50%. Selalunya dia akan drop sampai 6618 ni ataupun 786. So kita tengok nanti perhatikan dia drop dekat atas ni ataupun dia drop atas ni. Okay, bila dia dah drop, dia buat reversal. Kita boleh entry dan jadikan setiap line ni sebagai kita punya resistance ataupun untuk TP. Contoh, katalah dia jatuh sampai ke bawah ni. Dia start buat reversal, dia rebound. Okay, kita akan jadikan ni sebagai kita entry. Ini kita akan jadi sebagai TP1, TP2, TP3 dan seterusnya lah. Okay, point cut loss kita. Okay, katalah kita nampak dia jatuh drop sampai kat sini ataupun sampai kat sini kan. Ini macam ni lah juga. Kita boleh kira macam 3 bit daripada bawah ni ataupun 5 bit. Ikutlah kesanggupan kita menanggung risiko rugi tu berapa. Katalah kita nak sharp entry, kita terus dia nanti di atas ni dia akan rebound. So nak masuk awal. Okay, kita terus masuk. Kalau dia drop 3 atau 5 bit, maksudnya dia tak jadilah. Dia tak jadi dah reversal tu. In case kalau yang second step boleh masuk bila dia dah start reversal, baru kita entry. So kita punya ni akan jadi support kita. Maksudnya kita lepas confirmation baru kita entry. Selalunya dia akan drop dekat sini ataupun dekat sini. Tengok dia akan drop jauh mana. Tengok yang sebelum-sebelum. Sebelum. Kejap kita delete jap. Contoh dia drop. Dekat sini lah. Ini berapa persen dia drop? Below 1786. Kalau macam ni, dia drop bawah daripada 786. Kena tunggu dia naik balik atas ni. Ini yang kata kalau kita masuk sharp entry ni. 786 terus masuk. Tengok dia drop. Ni 755 ni. Dia drop sampai. Dia tak ada beza pun. Okey, maksudnya dekat 786 ni boleh tengok dia selalu reversal kat situ. Okey, ambil contoh yang sebelum lagi. Ini panggil back test balik. 786 dia drop kat situ. Sini dia punya echo dia. Sekejap. Yang ni kita kena cuba-cuba sikit. 618, 786 dia reversal. Okay, so counter wanted ni kebanyakan dia drop sampai 786. Sini. Kita expect lah. Kalau dia buat perangai yang sama. Dia akan drop sampai sini lah 770. Tengok. Kalau dia nak shake retailer, dia turun drop bawah sikit. Nanti dia reversal balik. Okey, boleh perhatikan. Cara nak tarik ni. Saya bagi tahu sekali lagi Kita tengok harga kenaikan yang mana yang
volume banyak naik tu, itu sebagai kenaikan pertama dia, spike dia. Lepas tu tengok lower dia sebelum tu, yang ni paling lower. So kita ambil ni, tarik pada bawah. Tarik sampai hujung dia naik tu. Kenaikan dia. So kita dapat point 786 ni. Kenapa 786? Sebab sebelum-sebelum ni dia drop dekat 786, dia reversal. Selalunya kebanyakan counter dia drop either ni dekat 61.8% Fibo atau 78.6% Fibo. Dua ni. Okey. Okey, itu saja untuk hari ni. Nanti kalau saya rajin petang nanti kan saya buat lagi. Okey, terima kasih yang join. Assalamualaikum dan salam sejahtera.